Pendakwaan kes rasuah terowong dasar laut bantah soalan tiada kaitan dengan pertuduhan Guan Eng. Bekas naib Presiden MCA luah rasa bimbang mengenai pelantikan Wee Ka Siong sebagai penasihat pelaburan. Siti Kasim cabar ahli Parlimen PAS ulang dakwaan hina Islam di luar Dewan Rakyat. Bekas ahli GISP hilang pendapatan boleh datang ke MUIP untuk mohon bantuan. Naib Presiden UMNO sifatkan Najib Razak berjiwa besar mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan pejuang cabar Najib Razak namakan individu bersubhat dalam skandal 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pihak pendakwaan dalam kes rasuah terowong dasar laut membabitkan Lim Guan Eng membantah soalan dikemukakan pasukan pembelaan yang tidak mempunyai kaitan dengan pertuduhan dihadapi bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Waladin berkata, soalan yang dikemukakan kepada bekas pengarah konsortium Zenith Construction Sdn Bhd Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli yang juga saksi pendakwaan ke-23 itu adalah berkaitan dengan Najib Razak. Terdahulu, Peguam RSN Raya mewakili Lim membangkitkan isu sensitif mengenai perbualan tersebut membabitkan Najib hingga menimbulkan kemarahan terhadap Zarul Ahmad kerana soalan itu tiada kena-mengena dengan pertuduhan dihadapi Lim dan ia merupakan serangan peribadi terhadap saksi berkenaan. Dalam pada itu, Raya menjelaskan tindakan beliau bertanyakan soalan peribadi kepada Zarul Ahmad adalah selari dengan tindakan pendakwaan sebelum ini yang mencetuskan trial by media kerana mencadangkan anak guamnya menerima habuan daripada saksi berkenaan. Bagaimanapun, Wan Shahrudin berkata, keterangan saksi bahawa tertuduh menerima 10% duit rasuah yang dikatakan trial by media itu adalah berkaitan dengan pertuduhan yang dihadapi oleh Lim. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan bantahan oleh pihak pendakwaan dan memerintahkan soalan itu dibuang kerana ia tidak relevan. Bekas naib Presiden MCA menyuarakan kebimbangan mengenai pelantikan Presiden parti itu, Wee Ka Siong, sebagai penasihat pelaburan kepada masyarakat dan syarikat Cina di Malaysia kerana ia mungkin memberi kesan buruk kepada parti. Menerusi laporan FMT, T. Lian Ker berkata, beberapa pemimpin dan ahli akar umbi menganggap pelantikan tersebut sebagai rendah dan tidak sesuai dengan kedudukan seorang Presiden parti. Beliau menyifatkan pelantikan itu sebagai cetek dan tidak bermaruah. Bekas Timbalan Menteri Perpaduan Negara itu berpendapat Wee sepatutnya ditawarkan jawatan yang lebih tinggi seperti dilantik sebagai utusan khas dengan kedudukan setaraf menteri memandangkan beliau adalah Presiden MCA dan bekas Menteri Persekutuan. Wee juga mencadangkan agar Wee menolak jawatan tersebut kerana ia mengalih perhatian daripada keutamaan parti. Beliau turut menyifatkan jawatan tersebut sebagai rawak dan tidak termaktub secara sah dan berkata sesetengah pemimpin berpendapat bahawa pelantikan itu tidak berperlembagaan dan tidak berinstitusi. Pada Ahad lalu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pelantikan Wee semasa merasmikan Perhimpunan Agong MCA. Ahli Parlimen Jerlun Abdul Ghani Ahmad dicabar untuk ulangi dakwaan bahawa Siti Kasim menghina Islam dalam beberapa isu melibatkan agama di luar Dewan Rakyat. Dalam satu hantaran di laman sosial, beliau mahu membawa ahli Parlimen PAS itu ke muka pengadilan jika berani menyahut cabarannya. Siti sekaligus meminta Abdul Ghani untuk mengemukakan bukti jika dia pernah menghina Islam. Pada Rabu, Abdul Ghani dilaporkan mempersoalkan rancangan kerajaan untuk membendung umat Islam liberal seperti Siti yang dituduhnya menghina Islam secara terbuka. Sebagai jawapan, Siti mempersoalkan jika Abdul Ghani memahami konsep liberalism
sambil menunjukkan bahawa ia bukan agama tetapi falsafah politik dan moral. Siti juga mencadangkan ahli parlimen menghadiri kelas perlembagaan persekutuan dan menegaskan bahawa perkataan liberal termaktub dalam rukun negara. Peraduan bersama Netstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstep News edisi petang pada Jumaat ini 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah CEO GISP ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP membantu bekas ahli GISP yang kehilangan pendapatan dengan menawarkan bantuan yang sewajarnya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi, Dr. Asmadi Abdul Rahman, MUIP prihatin dengan nasib mereka dalam meneruskan kehidupan seharian. Pihaknya sedia memberi pelbagai bantuan daripada segi keuangan atau kemudahan kepada semua bekas ahli GISP jika mereka terbukti dapat mematuhi beberapa syarat ditetapkan. Antara syarat yang perlu dipatuhi bekas ahli GISP ialah bebas daripada dakwaan mahkamah dan terbukti tiada kaitan dengan pertubuhan itu dan wajib mengikuti pemulihan secara berterusan. Pada masa sama, jabatan lain iaitu Jabatan Agama Islam Pahang, JAIP, juga akan memantau dan menziarahi bekas ahli GISP untuk memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan harian tanpa tekanan. Asmadi berkata antara bantuan yang disalurkan ialah bantuan persekolahan membabitkan satu keluarga yang juga bekas ahli GISP. Naib Presiden UMNO Wan Rosli Wan Ismail menyifatkan permohonan maaf Najib Razak berhubung skandal 1MDB sebagai bukan kenyataan meraih simpati, namun ia merupakan tindakan yang berjiwa besar. Malah, usaha yang ditunjukkan Najib jelas memperlihatkan sikap beliau yang bertanggungjawab. Wan Rosli merasakan bahawa kenyataan tersebut telah dibuat dengan suci hati serta lahir dari sanubari beliau yang ikhlas. Beliau berpandangan bahawa kenyataan media tersebut juga menjelaskan betapa Najib sepanjang menjalankan tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri ketika itu sentiasa memikirkan hanya yang terbaik untuk rakyat. Sehingga ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan ke atas keprihatinan beliau untuk menjaga kebajikan rakyat. Wan Rosli yang juga Menteri Besar Pahang dalam masa sama berharap Najib diberikan keadilan sebaiknya. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali mencabar Najib Razak untuk menamakan individu yang terlibat menutup skandal 1MDB. Ia termasuk semua pegawai kerajaan, penguatkuasaan jabatan, pendakwaan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan ahli lembaga pengarah yang bertanggungjawab. Selain itu, beliau menuntut individu yang mendakwa pernah bertemu Raja Arab atau tahu tentang derma Arab dinamakan tanpa mengira pangkat atau status. Rafiq turut mempersoalkan beberapa tindakan Najib ketika menjadi Perdana Menteri, antaranya menggantikan Peguam Negara yang mengambil alih siasatan kes 1MDB dan kemudian mendapati tiada salah laku. Selain itu, Rafiq mengingatkan bahawa tokoh seperti Mukhriz Mahathir, Muhyiddin Yassin dan Syafiee Apdal disingkirkan daripada UMNO kerana berani mempertikaikan isu 1MDB pada waktu itu. Terdahulu dilaporkan Najib membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung salah laku dalam 1MDB. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News.
Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.